Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sambungan kitab malam ni, kitab Risalah Tauhid, Risalatut Tauhid, muka surat 127. Rumi lah. Rumi 127. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Adalah yang dikatakan hari kiamat itu. Kiamat itu ialah nama bagi masa, nama bagi waktu yang berlaku, yakni yang terjadi di dalamnya segala kejadian huru-hara. Yang mana di dalam hari kiamat ni berlaku pelbagai jenis kejadian dan huru-hara. Dan di hari kiamat tu juga ada nikmat-nikmat yang ditentukan, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan-golongan yang tertentu. Pernah satu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang hamba, seorang badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah akan berlakunya hari kiamat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bilakah berlakunya hari kiamat? Dia tanya itu sebab dia nak buat persiapan. Dia nak buat persiapan. Lalu menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah persiapan kamu? Adakah kamu dah buat persiapan? Apa persiapan kamu nak menghadapi hari kiamat? Kamu bertanya bila berlakunya hari kiamat, apa persiapan kamu? Dah cukup ke? Maksudnya kalau bahasa kita dah cukup ke persiapan? Yang duk tanya bila nak kiamat itu dah ada persiapan ke? Apa persiapan yang kau dah buat? Lalu berkatalah hamba abdi tadi, aku tak ada banyak menunaikan sembahyang, aku tak ada banyak buat ibadat ya Rasulullah. Sembahyang tak banyak, puasa pun tak banyak. Begitulah yang lain-lain. Cuma yang ada dalam diri aku ni kasihkan Allah, kasihkan Rasul je. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan bersama-sama orang yang kamu kasih nanti di hari kiamat. Kamu akan bersama-sama orang yang kamu kasih, yang kamu cinta, yang kamu seronok dengan dia di dunia ni, nanti kamu akan bersama golongan tu di hari kiamat. Oleh yang demikian, selain daripada kita berusaha menuntut ilmu, mengambil pelajaran, mengambil kefahaman khususnya terhadap ilmu-ilmu yang fardu ain, di samping itu kita berusaha bersungguh-sungguh untuk beramal dengan segala ilmu yang dah diberi oleh Allah, berusaha bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati-hati kita daripada sebarang jenis maksiat yang menjadi asbab amalan kita dibinasakan oleh Allah, yang menjadi asbab kita dibenci oleh Allah. Dan di samping itu pula mestilah kita berusaha untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi mudah-mudahan apabila di dalam hati kita ada perasaan kasih sayang, cinta, hormat dengan orang-orang soleh, mudah-mudahan nanti kita dihimpunkan oleh Allah di hari kiamat di padang mahsyar bersama mereka. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan para nabi, para rasul, para wali-waliullah, para kekasih-kekasih Allah, para syuhada, para abidin, orang yang banyak melakukan ibadat. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dalam golongan tersebut. Jadi hari kiamat ni hari yang di dalamnya ada segala huru-hara, kejadian huru-hara, ada macam-macam jenis kacau bilau huru-hara yang tak pernah berlaku sejak alam ini diciptakan oleh Allah. Tidak pernah ada kejadian huru-hara yang sedemikian semenjak Allah Ta'ala menciptakan alam ini sampailah ke saat ni, sampai ke hari ini tidak pernah berlaku lagi, tidak ada berlaku lagi kekacauan, bala, musibah yang
seperti mana berlaku nanti di hari kiamat. Huru-haranya sangat dahsyat, huru-haranya sangat menggerunkan, menakutkan. Yang mana pada waktu itu kita ni masing-masing bawa diri masing-masing. Masing-masing bawa diri. Suami bawa diri suami, yang isteri bawa diri isteri, yang anak-anak buat hal masing-masing. Kita takkan cari suami kita, kita takkan cari bini kita, kita takkan cari anak-anak kita, takkan cari mak bapak dia. Kerana huru-hara kiamat ni sangat-sangat menggerunkan, sangat-sangat menakutkan. Sehingga yang kita fikirkan pada waktu itu, adakah kita selamat daripada azab Allah ataupun tidak. Tak sempat nak mikir mana laki, mana bini, mana anak. Tak sempat nak mikir sebab ketakutan yang sangat dahsyat hari kiamat. Kat dunia ni huru-hara pun masih lagi teringat. Masih lagi teringat gempa bumi ke? Masih lagi teringat mana bini, mana anak ni. Risau selamat ke tidak bini, selamat ke tidak anak, selamat ke tidak laki, selamat ke tidak ni. Tu huru-hara atas dunia ni, gempa bumi dahsyat macam mana pun masih lagi terfikir mana bini, mana anak. Nak lari sama-sama, pakat lari-lari sama-sama. Hari kiamat dah tak terfikir langsung, tak terfikir langsung orang lain. Bayangkan macam mana huru-hara kiamat dahsyat sangat ni. Wajib kita beriman, wajib yakin sesungguhnya peristiwa ini pasti berlaku dan pasti terjadi. Daripada keyakinan itulah nanti yang akan membangkitkan diri kita untuk membuat persiapan bersungguh-sungguh membuat persiapan, menggunakan saki baki umur kita yang tinggal ni bersungguh-sungguh mencantikkan kesudahan hidup kita, membersihkan hati kita daripada sebarang jenis penyakit, menjaga akidah kita sebaik-baik penjagaan, mengamalkan syariat dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita di dalam golongan orang-orang yang diberi keselamatan, kesejahteraan, keamanan di hari kiamat besok. Ada orang yang duduk dalam ketakutan, tapi ada juga golongan-golongan yang Allah Ta'ala memberikan ketenangan di dalam hati mereka. Siapa mereka itu? Para nabi, para rasul, para wali-waliullah. Di dalam hati mereka tidak ada ketakutan, kerana diberi oleh Allah Ta'ala asbab keistimewaan kedudukan mereka di sisi Allah, kerana berkah daripada amal ibadat yang dilakukan sewaktu di dunia dulu. Mulanya dari semenjak dibangkitkan semula sekalian makhluk yang telah mati. Semuanya makhluk yang hidup ni akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan hidupkan kembali. Tidak ada seorang pun yang terkecuali, tidak ada seorang pun yang tertinggal daripada dihidupkan semula oleh Allah, hingga ahli syurga masuk ke syurga dan ahli neraka masuk ke neraka. Wal'iyadzu billah min zalik. Yang mana neraka ni pula bukan Allah Ta'ala persiapkan untuk orang kafir semata-mata, bahkan ramai juga di kalangan orang mukmin yang dihumban oleh Allah dalam neraka besok, iaitu mukmin, muslimin, mukminin yang menderhakai Allah, orang yang beriman tetapi tidak mahu melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan tidak mahu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka golongan muslimin yang sedemikian akan dihumban terlebih dahulu oleh Allah ke dalam neraka, sehingga habis dosa-dosa dan kesalahan dia mengikut kemaksiatan masing-masing. Makin banyak dosanya, makin lamalah berada di dalam azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat maha dahsyat itu, yang tidak terjangkau di akal fikiran. Kepanasan api neraka yang Allah jadikan sangat-sangat dahsyat panasnya. Wal'iyadzu billah min dzalik. Maka berusahalah kita bersungguh-sungguh. Sementara ada lagi waktu yang Allah beri, berusahalah bersungguh-sungguh. Beribadatlah untuk diri sendiri, beribadatlah untuk kepentingan akhirat kita sendiri. Dan di samping itu bantu-bantu orang lain.
tolong orang lain juga, ajak orang lain dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pentingkan diri sendiri. Kena fikirkan nasib isteri dan anak-anak kita besok di hari kiamat ni. Sebab waktu tu besok memang tak ada masa kita nak perhatikan mereka. Maka buat persiapan sekarang. Lengkapkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Begitulah juga isteri dan anak-anak kita. Jangan membiarkan diri kita dan anak isteri kita jahil daripada pengetahuan ilmu agama. Kerana ilmu agama itu adalah penunjuk jalan yang selamat untuk kembali kepada Allah. Disebut juga hari akhirat kerana masa ini penghabisan hari dunia. Nama lainnya hari penghabisan, hari kiamat, Yaumiddin, Yaumul Zalzalah, macam-macam nama hari kiamat ni, banyak nama dia. Dinamakan juga Yaumuddin, hari balasan, hari pembalasan. Semuanya akan mendapat balasan yang setimpal atas perbuatan masing-masing. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Allah Maha Adil. Allah membalas dengan keadilannya. Tidak berlaku satu kezaliman pun nanti di hari kiamat. Bahkan Maha Suci Allah daripada bersifat zalim. Maha Suci Allah daripada bersifat zalim. Jadi sifat zalim ni sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kerana di dalam tempoh itu hari kiamat ni dibalas segala pekerjaan. Allah akan balas, Allah balas. Allah balas ni, Allah tak lupa. Allah tak lupa segala perbuatan kita. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh atas dunia ini, mentaati perintah Allah dan Rasul, maka balasan baiklah untuk diri mereka. Barang siapa yang sombong dengan Allah atas dunia ini, tak mempedulikan syariat Allah, tidak membuat persiapan akhirat, maka balasan balanya, balasan celakanya untuk diri masing-masing. Na'udzubillah. Maka renung-renung, fikir-fikir, kita ni makin dekat dengan kematian. Apa persiapan yang kita dah buat untuk masuk ke alam barzakh, untuk pergi ke alam kiamat ni nanti? Apa balasan, apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bekalan yang kita dah buat? Adakah kita pasti dan yakin dengan amalan-amalan yang kita dah buat tu akan diterima oleh Allah? Sedangkan amalan yang kita buat tu banyak salah, banyak silap, banyak kekurangan. Maksiat kita tak tinggal, yang Allah suruh kita buat, sambil-sambil buat juga benda yang Allah larang. Kalau begitu tak ada harapan kita nak mendapat keselamatan di hari kiamat besok. Orang yang selamat nak balik akhirat ni, amalnya ada, dosanya tak ada. Bukan campur dosa dan campur amal soleh. Orang awam ni, kita ni orang awam ni, orang ramai-ramai ni, yang paling utama sekali bagi diri kita, di samping melakukan segala yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan maksiat itu terlebih utama daripada memperbanyakkan amalan-amalan yang sunat. Daripada memperbanyakkan amalan-amalan yang sunat, yang terlebih afdal bagi diri kita orang awam ni, meninggalkan maksiat. Kerana tidak memberi manfaat walau sedikit pun, sebanyak mana amalan yang kita buat, tetapi kita tidak berhenti daripada melakukan maksiat, khususnya maksiat hati, yang boleh menjadi asbab sebanyak mana pun amalan yang kita buat dibinasakan oleh Allah. Jangan kita heboh nak sembahyang qiyamul lail tiap-tiap malam, tapi kita tak menahan lidah daripada mengumpat. Tak ada faedahnya. Sanggup berqiyamul lail tetapi tak sanggup menahan lidah dari mengumpat-ngumpat.
sanggup berpuasa sunat tapi tak sanggup nak berhenti dari bersifat dengki dan iri hati pada orang lain. Ini semua perbuatan yang mensia-siakan puasa dan qiyamul lail yang kita buat. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kefahaman di dalam ibadat ni sangat penting. Kefahaman sangat penting di dalam urusan ibadat ini, supaya kita tidak termasuk di dalam kelompok orang yang syok sendiri beribadat. Merasa betul perjalanan ibadat kita, padahal apa yang kita buat itu bercanggah seperti mana yang disuruh oleh Allah. Makna meninggalkan maksiat itu terlebih utama lagi daripada memperbanyakkan amalan sunat. Sebab apa? Jawabnya kerana tidak membawa manfaat apa-apa pun. Meskipun amalan sunat kita banyak, tetapi kita tak berhenti daripada melakukan maksiat. Makna tidak berpantang. Tidak berpantang, kita tak jaga pantang kita. Jaga pantang lah, jaga pantang, insya-Allah selamat lah. Sebaik-baik ubat tu berpantang. Kalau kita nak sembuh dari penyakit, di samping makan ubat, berpantang. Di samping buat ibadat, berpantanglah daripada melakukan maksiat. Baru insya-Allah amalan kita tu diterima oleh Allah dan selamat dibawa balik akhirat besok. Sikit-sikitlah, yang banyak pun banyaklah. Tapi kalau amalannya dahlah sikit, maksiatnya pula banyak, lagi tak dapat apa. Yang amalan banyak pun jahanam juga. Yang berqiyamul lail setiap malam pun jahanam juga amalannya sebab lidah tadi. Apatah kita yang tak ada buat amalan sunat ni, lagilah. Jadi utamakan dulu meninggalkan maksiat tu. Pahalanya lebih besar lagi daripada kita berqiyamul lail. Menahan lidah daripada berdengki itu lebih besar pahalanya daripada berqiyamul lail. Sebab menahan lidah daripada mengumpat itu hukumnya wajib. Mana besar pahala wajib dengan pahala sunat? Besar pahala besar pahala wajib. Besar pahala wajib. Berhenti daripada mengumpat tu hukumnya wajib. Berhenti daripada berdengki itu wajib. Pahalanya lebih besar daripada kita puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis, mengumpat hari-hari, berdengki hari-hari. Apa yang kita dapat? Dosa. Bukan tak dapat apa? Dapat dosa. Jangan kita kata tak dapat apalah kalau sembahyang banyak tapi mengumpat berdengki, puasa banyak tapi mengumpat berdengki, tak dapat apa. Maksud tak dapat apa tadi? Tak dapat pahala, tetapi yang dapatnya dosa. Orang lain beribadat bertambah pahala, kita beribadat bertambah dosa pula. Asbab kejahilan kita. Jadi belajarlah, mengajilah. Bagilah sikit waktu kita tu untuk urusan akhirat kita. Yang beruntungnya kita nanti bukan orang lain. Waktu Allah dah bagi kita masa cari duit, masa dengan keluarga, masa rehat-rehat. Gunakanlah juga sikit masa tu untuk mencari ilmu yang penting demi persiapan kita nak berpindah ke alam kiamat. Semuanya akan dibalas, sahabat. Segala perbuatan kita, kezaliman kita akan dibalas oleh Allah. Satu pun tak tertinggal. Maha suci ilmu Allah daripada lupa. Sejak kita akil baligh sampailah kita mati besok, setiap perbuatan kita tu ada di dalam ilmu Allah. Yang baik, yang buruk, yang jahat, maksiat zahir, maksiat batin, semuanya dalam pengetahuan Allah. Maka
Taklah kita takut, taklah kita risau, taklah kita bimbang. Ramai manusia yang tak tahu dosa dan maksiat yang kita buat, tetapi kita tetap tidak boleh menyembunyikan daripada pengetahuan Allah. Setiap apa yang Allah tahu pasti akan dibalas oleh Allah. Kalau Allah tahu dalam hatinya ada hasad, ada dengki, Allah akan balas dengan azab. Walaupun pada zahir nampak kita taat, nampak kita macam orang soleh, tapi Allah tahu dalam hati ada dendam, ada dengki, ada sangka jahat, ada iri hati. Na'udzubillah. Kerana di dalam tempoh itu manusia dibalas pekerjaannya. Kecuali orang yang sempat bertaubat. Jalan nak selamat tuan-tuan, jalan nak selamat hari kiamat ni besok, kena pakat-pakat saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Tu cara nak selamat. Kalau kita buat keras kepala, nak tunggu balasan, nanti nak minta kita punya hak di padang mahsyar, payahlah urusan kita. Nak buka kes di padang mahsyar, beratlah. Banyak kes nak buka besok. Kes dengan bini, kes dengan anak, kes dengan adik-beradik, kes dengan jiran, kes dengan kawan-kawan. Tu yang tahun ni. Dulu buka kes juga. Berapa banyak nak buka fail ni besok ni? Orang lain dah duduk dalam syurga beratus tahun dah. Kita tak selesai dibicarakan lagi. Sebab apa? Dendam kita tadi. Dan dendam kita. Akhirnya yang menyusahkan diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu Nabi mengajak kita supaya bersifat apa? Memaafkan di antara satu dengan yang lain demi kesenangan akhirat kita. Macam itulah jalan nak selamat. Tapi kalau kita tak puas hati, nak Allah bicarakan juga di padang mahsyar besok, kitalah juga yang akan susahnya. Bukan orang lain, kita yang susah. Tapi kalau saling memaafkan, tutup buku, saling menghalalkan. Apalah, aku halalkanlah, aku maafkanlah kau, aku tak nak susah besok hari kiamat. Serah pada Allah lah, aku maafkan. Aku tak nak susah hari kiamat besok. Kita dah minta maaf, orang tak nak maafkan tu terpulang dia. Besok dia jawab dengan Tuhan. Besok dia jawab dengan Tuhan, kenapa dia tak nak maafkan? Sedangkan kita dah minta maaf. Betul? Kita tunaikan. Nabi ajar kita supaya minta maaf. Kalau salah minta maaf, kalau tak salah pun minta maaf. Itu yang terbaik. Orang tuan yang punya diri tak nak maafkan, itu besok dia jawablah dengan Allah. Apa sebab kau tak nak maafkan orang ni dah minta maaf? Apa alasan kau? Jawablah sendiri besok. Kalau sekarang ni kita ada alasan kenapa tak nak memaafkan orang lain, bawa jawapan tu besok di hadapan Allah. Ya Allah, sebab aku tak memaafkan ni, aku dapat untung yang banyak. Duit aku daripada kurang jadi bertambah-tambah sebab aku ni berdendam dengan orang. Ikut jalan Nabi, ikut akhlak Nabi, garanti selamat. Tu aja. Kalau Nabi suruh tu, tak adalah yang Nabi suruh tu, melainkan nak menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tak nak ikut, itu tanggunglah sendiri kesusahan kita besok. Kemudian di dalam tempoh itu manusia dibalas pekerjaannya, walaupun salah kita dengan binatang, meskipun ada kezaliman yang kita buat dengan binatang, dengan haiwan pun akan diberi balasan oleh Allah. Kita buat zalim dengan binatang, mentang-mentang binatang kita buat zalim dengan dia. Sebenarnya perbuatan tu lebih bodoh daripada binatang lagi. Binatang tak buat benda-benda macam tu, kita menyeksa binatang. Perbuatan kita lebih hina daripada binatang lagi. Sama ada baik ataupun jahat. Dan lain-lain nama lagi seperti Yaumul Hasyar dan Yaumul Nusyur. Maka termasuklah di dalam kiamat itu segala huru-hara yang akan berlaku seperti dihimpunkan manusia di padang mahsyar. Semuanya manusia sejak mula Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam diciptakan oleh Allah, sehinggalah ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, semuanya berkumpul di padang mahsyar tu.
Tak tahulah berapa berbilion-bilion, berapa ribu bilion manusia, tak tahulah. Berapa ratus bilion manusia, tak tahulah. Berhimpun di satu padang tu. Agak-agak kalau berbilion manusia ni berhimpun seluas mana agak-agak? Ha? Sejak alam ni dijadikan. Agak-agak kalau dihimpunkan semua manusia yang pernah dihidupkan oleh Allah ni di satu padang, agak-agak seluas mana agak-agak? Bilion bukan puluh ribu. Beribu bilion manusia. Oh, tak tahu manalah, tak payah nak carilah bini laki, tak tahu duduk mana. Masing-masing buat hal masing. Huru hara, duduk dalam keadaan susah, lapar, telanjang bogeh, duduk dalam azab. Berbilion-bilion manusia pada waktu itu. Kita tak tentulah nak dekat dengan orang yang hebat-hebat di sisi Allah. Sebab di hari kiamat ni besok kita sama bandingannya, tuan-tuan. Dalam dunia ni, kita kalau kesusahan, kesempitan hal-hal dunia ni, kita nak cari orang yang ada kedudukan atas dunia nak tumpang lah. Nampaknya orang ni ada kedudukan di sisi pemerintah, dia ada pangkat jawatan, jadi nak minta tolong. Begitulah juga nanti di hari kiamat, kita akan tercari-cari manakah orang-orang yang memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Nak minta syafaat, nak minta tolong. Tiba-tiba orang yang memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah ni, di dunia ni kita jadikan musuh pula dah. Kita benci pula dengan golongan-golongan yang Allah kasih ni. Jawabnya tak ada harapan lah. Tak ada harapan lah. Bila kita memusuhi orang-orang yang Allah kasih, hakikatnya kita memusuhi Allah. Apa yang Allah sayang, kita kena sayang. Apa yang Allah benci, kita kena benci. Kita ada kekasih. Kekasih kita ada kesukaan. Tiba-tiba kita cela apa yang disukai oleh kekasih kita. Sakit tak hati kekasih kita? Sakit tak? Kita ada kekasih, dia ada kesukaan, kita cela kesukaan dia tu, menyakitkan tak hati dia? Sakit hati dia. Begitulah juga Allah ni ada orang-orang yang dia kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang dia kasih. Tiba-tiba orang-orang yang Allah kasih, Rasul kasih ni, kita jadikan musuh kita. Sebenarnya kita sedang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sedang menyakiti Allah. Dah kalau dah Allah dan orang-orang dia ni kita sakiti, kita nak minta tolong dengan siapa besok di padang mahsyar? Siapa? Nak minta tolong siapa? Sebab itulah tuan-tuan puan-puan, beringat sikit. Beringat sikit, jangan melampau-lampau. Jangan sombong dengan orang soleh. Jangan buat musuh dengan orang soleh. Kita orang awam ni duduk diam-diam. Bila berlaku pertelingkahan khilaf di antara alim ulama, biarkan mereka yang menyelesaikan. Kita bukan ahli. Kita bukan ahli duduk diam-diam, itu yang terlebih baik daripada kita nak masuk campur yang bukan urusan kita. Itu lebih selamat lagi. Daripada kita mencela orang-orang yang kita tak pasti. Takut yang kita cela tu orang-orang yang Allah kasih. Baik kita diam, itu lagi selamat. Akhir zaman ni kita tengok di dalam media orang awam duk memperbodoh-bodohkan alim ulama. Wal'iyadzabillah min zalik. Padahal dia pun tak mengaji. Basuh berak pun tak pandai. Mandi wajib pun tak reti. 50 tahun hadas besar tak terangkat-angkat. 50 tahun hadas besar dia tak terangkat-angkat lagi. Sebab tak pandai mandi wajib. Tapi mulut, na'udzubillah min zalik, cela ulama sini, cela ulama situ, cela ulama sini. Inilah bodoh sombong nama dia. Jangan, baik kita diam lagi selamat.
Ha. Sebab orang-orang yang kita cela itu adalah orang-orang yang Allah sayang, yang Allah kasih. Bila kita menyakitkan hati orang-orang yang Allah kasih, yang Rasul kasih, maknanya kita menyakitkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaga adab kita, jaga akhlak kita. Meskipun kita ahli maksiat, pendosa, leka, lalai, jangan sampai orang-orang yang Allah kasih ini kita jadikan musuh ketak kita. Dalam hati benci. Dalam hati kita benci. Tengok golongan alim ulama ni benci, menyirap, menyampah. Tunggu nanti hari kiamat besok. Siapa yang kita akan cari besok? Di hari kiamat besok, setinggi mana pun pangkat darjat ni atas dunia ni, dia tak ada kedudukan besok di padang mahsyar. Meskipun atas dunia ni dia seorang raja, seorang menteri, seorang datuk, seorang datin, VIP, VVIP, Tan Sri, jutawan, bilioner, rupawan dan sebagainya, ahli perniagaan yang berjaya. Dah, ini semua tak pakai ni. Di padang mahsyar besok tak pakai benda-benda ni. Yang nak pakai hari kiamat besok pangkat-pangkat yang tinggi sisi Allah. Dia orang soleh, dia orang bertakwa, dia orang yang takut kepada Allah. Orang-orang ni lah. Ni pangkat-pangkat yang ni yang berguna besok di padang mahsyar. Adapun pangkat-pangkat yang bangsa dunia ni tak peduli. Itu tak pakai, itu setakat dunia je. Kita takkan cari mana YB ni, mana YB padang mahsyar. Wahai YB, tolonglah. Wahai manager, tolonglah manager. Susah ni, azab ni, mana manager, tolonglah. Mana artis popular, tolonglah. Mana orang yang viral dulu, tolonglah. Dah tak cari, tak ada kedudukan, tak kira. Kecuali yang kita nak cari besok, orang yang memiliki pangkat yang tertentu di sisi Allah. Dia kekasih Allah, dia orang soleh. Orang soleh, orang bertakwa. Dia memiliki dapat pangkat takwa. Ini orang-orang yang kita harap-harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar kita mengasihi Allah, kalau benar kita mengasihi Rasul, tolong jangan menyakiti orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Jaga adab kita, insya-Allah ada jalan selamat. Meskipun kita ahli maksiat, tapi kalau dalam hati kita kasih dan cinta pada golongan-golongan ni, ada jalan selamat kita besok, insya-Allah. Mudah-mudahan ramai yang panggil kita besok, mari tu nak tolong kita, yang tu nak tolong kita, yang tu nak tolong kita. Alangkah seronoknya kita. Dahlah kita duduk dalam azab, kesusahan, tiba-tiba ramai yang panggil kita nak bagi pertolongan. Alangkah bertuahnya. Ini takut seorang pun tak peduli dengan kita. Nak pandang, nak minta tolong Rasul, nak minta syafaat, Rasul pun tak peduli. Sebab apa? Kita menyakiti orang-orang yang dikasihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ni? Di antaranya orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ni orang-orang yang kasih, yang Rasul kasih. Orang yang beramal dengan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang soleh, para alim ulama. Ni orang-orang yang Rasul kasih. Bila kita menyakiti orang-orang yang belajar agama, hakikatnya kita menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat musuh. Berbaik-baik dengan mereka, menghormati mereka. Meskipun kita orang yang tak baik, meskipun kita bukan orang soleh, tapi kita tahu nak hormat, tahu nak beradab, tahu nak berakhlak dengan orang-orang ni. Jangan ikutkan nafsu. Jangan ikut nafsu. Dan maka termasuklah di dalam kiamat itu segala huru-hara yang akan berlaku, seperti dihimpunkan manusia di padang mahsyar, dikira, ditimbang segala amalan dunia, yakni hisab dan mizan. Yakni yang nak dikira, yang nak dibawa balik lah, yang nak ditimbang ni amal yang ada. Amal yang tak ada takkan ditimbang. Amal yang dah dibinasakan takkan ditimbang. Yang nak ditimbang di atas timbangan kebajikan ni kalau ada. Kalau tak ada, tak adalah yang nak ditimbangkan. Nak timbang apa tak ada.
Kita tak pandai berniaga, kita tak pandai nak berniaga. Modal sama-sama dapat, tapi kita salah guna modal. Orang lain pandai bijak guna modal sehingga walaupun modal, ada yang modalnya tak banyak, tapi oleh kerana dia pandai, dia bijak, dia boleh bawa balik keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda di hari kiamat. Apa maksudnya? Ada orang umurnya 20 tahun, umurnya 25 tahun, tapi pahala yang dia bawa balik akhirat berlipat-lipat kali ganda. Kenapa? Dia pandai, dia bijak cara beribadat. Ada orang yang diberi modal oleh Allah 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun, tapi balik akhirat muflis, bawa dosa sahaja. Sikit pun pahala dia tak dapat bawa balik. Kenapa? Salah guna modal, tak pandai guna modal. Disia-siakan modal. Apa modal ni? Umur, waktu. Dia tak bijak, dia tak nak ambil tahu. Akibatnya merugikan diri, merugikan diri sendiri. Jadi kalau ada amalannya jadi bawa balik, adalah besok yang nak diletakkan di atas penimbang amal baik tu. Dosa dah tentu dah, dosa dah tentu besok banyak ni. Dosa hati, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah paling banyak sekali. Mengumpat sini, mengumpat sana. Cari rahsia orang, korek rahsia orang, teropong rahsia orang. Selagi tak tahu, tak puas hati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selagi tak jumpa aib orang, tak puas hati. Sedangkan diri sendiri banyak aib, banyak dosa, tapi tak terlupa. Habis umur ni nak cari salah orang, dosa orang, maksiat orang. Padahal diri duk bercepuah dengan dosa maksiat. Hati kotor, hati Allah macam-macam. Kita tak peduli. Allah. Tak ada masa, tak teringat dosa sendiri, akhir-akhir mati, tak sempat nak taubat, tak sempat nak baiki, sebab heboh dosa orang, heboh cari salah silap orang. Diri tak ter-repair, diri terlupa nak repair. Syaitan nafsu memanglah ajak kita ke situ. Dia nak melekakan kita supaya mati dalam kerugian. Macam mana supaya amal kita ni besok ada yang kita bawa balik? Pertamanya pastikan beramal berdasarkan ilmu. Tu pertama. Mesti nak beramal ni mesti berpandukan ilmu. Kena mengaji, kena belajar, tak dapat tidak, suka tak suka. Wajib bagi waktu untuk belajar agama ni, sebab ilmu ni penting untuk ibadat. Bila dia belajar, dia tahu, dia reti, dia faham, maka amalan yang dibuat tadi berdasarkan ilmu, insya-Allah ada harapan Allah terima. Ada harapan Allah terima. Lepas tu apa lagi? Bila dah beramal tu pula kena belajar pula strategi nak menjaga pahala-pahala amal yang Allah dah bagi tadi, supaya yang banyak ke yang sikit ke boleh dibawa balik. Iaitu kena tahu apakah benda-benda yang menjadi asbab pahala-pahala yang Allah dah bagi aku ni hilang, binasa, rosak. Apa sebab-sebabnya? Kita kena ambil tahu agar dapat kita jauhkan diri daripada membuat sebab-sebab tu. Bila terjaga, bila pandai buat amal, pandai cara simpan pahala, insya-Allah akan adalah kebajikan yang dia akan bawa balik di hari kiamat besok. Akan adalah pahala yang diletakkan di atas neraca timbangan amal besok. Tapi seandainya kalau tak ada, memang sengit sebelah lah kita punya. Memang sengit sebelah lah kita punya neraca, penuh dengan dosa yang bergunung ganang. Bila dah berat dosa, mana tempatnya? Neraka lah, tak ada tempat lain lah tuan-tuan. Neraka lah tempatnya. Padahal dulu kat atas dunia semayang, puasa-puasa, solat jemaah, mengaji, haji, umrah, wakaf, zakat, apa yang dia tak buat, tutup aurat, semua buat. Tapi oleh kerana dia buat tadi syok sendiri tanpa berpandukan ilmu, akhirnya merugikan diri dia sendiri. Apa belajar-belajar? Kau ingat aku tak reti beribadat ke?
Ha? Kau ingat aku baru masuk Islam ke? Kau ingat aku tak pernah belajar sekolah, belajar agama kat sekolah dulu ke? Namanya sombong. Sombong ni makan diri. Sifat sombong ni makan diri. Tak cepat lambat, tunggulah waktu dia. Lebih-lebih lagi bila sombong dengan Allah, itu pasti dah. Sombong dengan manusia pun keji dah, sombong dengan Allah terlebih keji lagi. Mana cara sombong dengan Allah? Allah panggil duduk majlis ilmu, kita tak mau, kita lari. Padahal kita jahil, padahal kita tak reti, padahal kita tak tahu. Tapi bila Allah jemput kita belajar, kita sombong, palingkan muka kita. Merasa alim, merasa betul, merasa beres dah. Berasa tak ada dosa, berasa tak ada kesalahan dah. Hatinya tenang, aman, damai, rasa macam selamat dah kalau mati. Dalam hati kita ada penyakit al-amanu, al-aman, berasa selesa, berasa selamat. Sedangkan amalan yang kita buat ni belum pasti lagi diterima oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Sepatutnya dalam hati kita ada perasaan takut, risau, bimbang, takut amal salah, risau kalau Allah tak terima, risau nanti akhir-akhir bila mati pahala ni hilang. Tak boleh patah dah balik tuan-tuan. Bila dah kena humban jasad kita dalam lubang liang lahat besok, bila badan kita ni, tubuh badan kita ni, tak kisahlah ratu cantik sekali pun, bila dah dia punya tubuh tu kena humban dalam lubang tu, jadi bangkai dah. Tak boleh bangun dah. Tak boleh bangun dah. Sesadar mana pun, kalau laki-laki sesadar mana pun tubuh badan dia, akhirnya kena humban dalam lubang. Kena humban dalam lubang, betul ke tidak? Betul lah. Selawa mana, secantik mana, sesegak mana, semancung mana, seputih mana, bila mati jasad kita ni kena humban dalam lubang. Humban dalam lubang tu lah. Tak lama tu busuk bergulat lah. Itu kalau orang jumpa, kalau orang tak jumpa, busuk atas tanah macam tu lah. Boleh jadi anjing yang akan makan bangkai kita. Bila dah mati, orang tak jumpa mayat kita, dah tentulah binatang yang makan. Jadi tak ada kehebatan pun pada diri kita yang kita nak sombong-sombong. Sombong cantik, sombong segak, sombong ini, sombong itu. Jasad kita kena buang, kena humban dalam lubang lah. Yang nak bawanya ni amal, kalau ada. Kalau tak ada, bawa dosa. Sama ada yang teman kita di alam barzah ni amal baik ataupun amal maksiat, salah satu. Amal baik sama ada kita ditemani oleh amal baik ataupun ditemani oleh amal maksiat kita. Renung-renung, fikir-fikirlah. Jadi seandainya amal ibadatnya dia tahu cara buat, dia pandai jaga pantang, beruntunglah dia, berbondong-bondong, berlipat kali gandalah keuntungan yang dibagi, yang dia bawa balik akhirat besok. Seronoklah dia. Untung berlipat kali ganda. Allah bagi umur tak banyak, tapi untung sebab dia bijak. Dia bijak. Banyak pahala dia buat. Kita Allah bagi puluh tahun, 50, 60, 70, 80, muflis. Balik muflis. Orang lain Allah bagi umur 30. Pahala subhanallah, berlipat-lipat kali ganda untung. Mewah dia, kaya raya dia hari kiamat. Seronok dia. Puas hati lah. Sangat-sangat puas hatilah dengan balasan Allah. Kemudian ditimbang amalan, meniti titian sirat. Di antara lain benda yang akan berlaku, pasti berlaku, ini yang dinamakan hukum aradi ni. Hukum aradi ataupun hukum aridi, janji Allah, perkara yang mesti berlaku dan mesti terjadi. Kerana perkara ini telah dijanjikan oleh Allah. Yang hidup pasti mati, yang mati dihidupkan kembali, nanti ada soal jawab munkar nakir, nanti akan dibangkitkan daripada kubur, kemudian dihalau pergi ke padang mahsyar, kemudian akan ditimbang amal kebajikan, kemudian akan melalui titian sirat. Semua tu benar, semua tu betul. Kita ni, saya ni dan semua tuan-tuan perempuan ni akan pergi ke situ. Wajib kita yakin, percaya sungguh-sungguh. Maka apa persiapan yang kita
dah buat. Beratus-ratus ribu orang mati tanpa persiapan. Berbilion orang mati tak ada bawa persiapan. Allah Allah. Susahlah nak minta tolong siapa. Siapa nak tolong kita? Orang lain pun susah. Orang lain pun tak cukup bekal. Kita nak minta tolong siapa? Kalau kat dunia ni bolehlah buat kutipan. Tolonglah saya ni susah. Bolehlah minta kutipan. Adalah juga orang bagi RM1 2 juga insya-Allah. Buat muka kisah kita, muka kesian ke apa benda ke? Bawa tempurung ke? Ada insya-Allah orang tolong. Tapi hari kiamat ni tak ada orang yang macam kita ni sudi nak tolong, sebab masing-masing muflis. Masing-masing tak ada bawa banyak kebajikan. Macam mana tu? Siapa kita nak minta tolong? Itulah tadi, harapkan syafaat Rasulullah. Tapi hidup kita buat benda yang menyakitkan Rasul, macam mana? Siapa? Macam mana Rasul nak sudi tolong kita? Kita melawan dia, kita pelekehkan dia, kita menolak syariat dia, kita tak mempedulikan suruhan dia. Sebab kita akan dibalas dengan apa yang kita buat atas dunia. Allah pesan dah, siapa yang lupakan Allah, Allah akan lupakan dia pada hari kiamat. Siapa yang tak peduli dengan hukum hakam Allah, tak peduli dengan agama waktu hidup, Allah tak peduli dengan dia. Pandai-pandai kau lah uruskan diri kau besok di padang mahsyar. Kita nak tolong siapa? Nak minta tolong siapa, tuan-tuan? Itu balasan daripada Allah. Allah Maha Adil. Sebab tu ambil berat, ambil peduli. Jangan sepenuh-penuh hati hati kita berkiblatkan dunia. Muka hati semua berpaling kepada dunia. Tak ada pun pada akhirat, tak ada. Sebab Allah janji tu. Allah tak mungkin janji. Siapa yang melupakan Allah, Allah akan lupa kepada dia. Ada orang yang Allah tolong, ada orang yang Allah tidak memperdulikan nasib di hari kiamat. Pandai-pandailah kau. Sebab dulu Allah bagi peluang banyak, Allah panggil banyak kali, Allah jemput banyak kali. Kau buat sombong, buat tak peduli, sekarang rasakanlah balasan dia atas sifat sombong itu. Berlagak bukan main, macam hebat sangat. Macam hebat sangat gitu. Bagaimana akan disebut? Kemudian apa? Meniti titian sirat 25,000 tahun. Kalau tak silap ada ulama mengatakan 25,000 tahun nak sampai ke penghujung. Bawahnya pula ada api neraka pula tu. Kemudian ada sekatan pula atas jabatan tu, atas titian sirat tu ada sekatan, ada pemeriksaan. Soal pasal iman, soal pasal solat, soal pasal puasa. Kalau gagal, terjun dalam api bawah tu, lautan api tu. Na'udzubillah. Bila dah settle, tak tahu lah berapa ratus ribu tahun duduk dalam neraka tu, bila dah settle, soal pula, tanya pula yang lain, dosa lain pula. Tadi semayang gagal dah, puasa pun gagal juga, iman pun gagal juga. Habislah kita. Na'udzubillah min zalik. Anak tak tolong, bini tak tolong, datuk datin tak tolong, raja dunia pun tak tolong. Bawa diri masing-masing. Jadi atas dunia ni siapa yang beribadat sungguh-sungguh, dialah yang beruntung. Tak ada orang nak tolong diri kita, melainkan kita sendiri. Sebab tu pedulikan orang. Kita nak buat benda baik, orang nak kata macam-macam, pedulikan. Sebab dia takkan tolong kita pun. Kita yang akan menolong diri kita sendiri. Pedulikan. Kita nak ikut agama, kita nak ikut sunnah, kita nak jaga pakaian, orang perli, orang ejek, orang buat macam-macam, pedulikan. Dia pun besok terkapai-kapai juga. Baik kita pentingkan amalan kita daripada duk fikir pasal orang cakap ni. Pedulikan. Memang tak jadi kerja lah. Memang tak jadi kerja. Kalau nak jaga hati orang ni, takkan jadi ibadat kita. Lepas tu baik kita fikirkan nasib kita sendiri. Orang lain takkan tolong kita. Orang lain pun semua susah besok hari kiamat. Dan lain-lain. Dan kemudian bagaimana akan disebutkan setengah-setengahnya, dahsyatnya huru-hara pada masa itu, masing-masing tidak kenal mengenal. Anak tak kenalkan bapa. Bukan main kat dunia dulu, berdokong je. Kat dunia ni berdokong je. Bapak balik melompat naik atas tengkuk. Punyalah sayangnya.
Tak kenal. Bayang ada? Tak kenal. Tak kenal. Tak payahlah sekarang kita kata macam mana besok hari kiamat kesian besok anak-anak macam mana. Sini je perasaan tu. Perasaan macam tu kat sini je. Bila dah duduk hari kiamat besok, tak ada dah perasaan tu. Tak ada dah perasaan tu kesian anak. Tak ada. Sekarang ni je. Bila kita dengar berita kiamat macam ni, kita kata kesian. Macam mana besok anak-anak aku ni? Macam mana nasib anak-anak aku besok ni di padang mahsyar? Sini je. Bila dah masuk alam kiamat besok, tak peduli dah. Tak terfikir anak tu. Bayangkan tu, punya hebat dahsyat dia. Sebab masing-masing takut. Masing-masing fikir tak nak diazab oleh Allah. Tak peduli. Kalau sekarang kita kata mana anak aku ni, mana laki aku ni, mana isteri aku ni, sayang je lah. Kita kata nanti hari kiamat duduk berpisah macam mana. Dah lah susah huru hara tu macam mana besok. Di sini nak tahu apa jadi hari kiamat besok, kita akan berhujah dengan bini kita, dengan laki kita, dengan anak-anak kita, dengan kawan-kawan kita. Kita akan saling berhujah kerana nak menyelamatkan diri daripada azab Allah. Ya Allah, aku tak boleh buat ibadat sebab bini aku ni dulu. Gitu. Bini aku ni dulu bila aku nak buat ibadat dia katanya begini, dia katanya begitu, dia kata bini pula balas pula, aku tak solat ni kau punya pasal lah wahai laki-laki. Iman aku rosak sebab kau lah wahai laki-laki. Hati aku kotor sebab kau lah. Kau tak pernah bagi pendidikan pun pada aku. Kau tak pernah tegur pun aku. Kau dayus atas dunia dulu. Sekarang ni aku nak diazab oleh Allah. Aku tak redha. Aku nak minta hak aku pada kau wahai laki-laki. Dia tak panggil abang-abang sayang dah. Ni laki-laki ni ya Allah. Laki-laki ni punya pasal aku tak solat. Laki-laki ni punya pasal aku dedah aurat. Laki-laki ni punya pasal lah aku tak kenal kau ya Allah. Sekarang aku nak ambil hak aku atas diri dia. Yang dia humbankan dalam neraka ya Allah, aku tak nak. Macam tu hari kiamat tuan-tuan. Jangan kita ingat macam berhimpun kat dataran merdeka tau. Dah. Dahsyat tuan-tuan ni. Sebab tu sayangkan bini, sayangkan laki, berpada-padakan. Sebab tu Islam mengajar kita supaya kasihkan Allah dan Rasul lebih daripada orang lain. Apabila seseorang itu kasih kepada Allah dan Rasul melebihi yang lain-lain, dengan sendiri yang lain-lain akan dapat manfaat daripada kasih kita kepada Allah dan Rasul. Kenapa baik sangat dengan anak bini ni? Sebab Allah perintah begitu. Allah tak suruh buat zalim dengan anak bini. Allah suruh layan dia dengan baik-baik. Nampak tak tu? Berkat kasih seseorang itu kepada Allah, dia akan menjadi suami yang baik kepada anak isteri. Berkat isteri kasih kepada Allah dan Rasul, dia akan jadi isteri yang taat, yang solehah, yang amanah dengan suami dia. Dia akan jadi isteri yang baik. Sebab apa dia jadi isteri yang baik? Sebab tanda kecintaan dia kepada Allah dan Rasul. Tapi bila kita meletakkan cinta pada bini melebihi Allah dan Rasul, letak cinta kita pada suami melebihi Allah dan Rasul, di sinilah nanti ada tempat-tempat yang tertentu kita akan meninggalkan syariat, kita akan melanggar syariat kerana nak membuktikan cinta kita kepada makhluk dia tadi. Faham tak tu? Yang isteri sanggup taat pada suami, suami kata jangan tutup aurat, saya suka awak pakai seksi-seksi macam ni, maka isteri tadi nak menunjukkan cinta dia pada suami tadi, lalu dia taat benda maksiat tadi. Nampak tak? Dia tak nak mengecewakan hati suami dia, dia pun pakailah pakaian maksiat, padahal perbuatan tu melanggar perintah Allah. Sebab tu rosak bila kita letakkan cinta makhluk ni lebih daripada Allah dan Rasul. Cintakan Allah, cintakan Rasul, dengan sendiri kita akan buat baik kepada mana-mana makhluk pun. Mana-mana makhluk akan dapat mengambil manfaat daripada kesan cinta dan kasih kita kepada Allah dan Rasul. Dia akan jadi sahabat yang baik, dia akan jadi kawan yang baik. Sebab Allah tak suruh buat jahat, Allah tak suruh menipu, Allah tak suruh menzalimi. Betul? Itulah tanda cinta dia kepada Allah. Bila dia cinta kepada Allah dan Rasul, dia akan taat dengan Allah Rasul. Dia akan mengikut apa yang Allah perintahkan. Dalam hatinya tak akan ada hasad dengki dengan kawan-kawan. Orang yang ada hasad dengki dengan kawan-kawan ni sebenarnya orang yang tak kasih dengan kawan-kawan dia.
Dia kalau kasih dia akan doakan, kalau kawan dapat nikmat dia akan doakan, ya Allah tambahkan lagi keberkahan dia. Itu baru kata kasih dengan kawan. Tapi kalau kita kata jahanam kalah perniagaan dia, rosak kalah porak-poranda kalah perniagaan, porak-poranda kalah rumah tangga dia, itu bukan kasih, itu namanya benci. Jadi orang yang kasih kepada Allah, apa Allah suruh pada dia? Hati baik, jangan berdengki, doakan yang baik-baik pada orang lain, maafkan orang lain. Kalau kita tak nak maafkan anak bini kita, contoh, kita sebenarnya suami yang sedang menganiaya isteri dan anak-anak kita. Tapi bila oleh kerana dia dicinta kepada Allah Rasul, dia maafkan kesalahan isteri dan anak-anak dia. Nampak tak? Untung tak? Untung tak? Untung orang yang kasih kepada Allah ni, untung. Kalau betul dia kasih kepada Allah, hatinya akan jadi hati yang mulia, hati yang baik. Bagaimana akan disebut setengahnya dahsyatnya tadi? Suami tak kenal bini, bini tak kenal laki, anak-anak tak kenal bapa, suami tak kenalkan isteri dia, dan lain-lain. Tujuan hari ini, hari kiamat ialah kerana hendak dijalankan kira-kira dan memutuskan hukum pekerjaan yang dilakukan pada masa hidup di dunia. Setiap perbuatan ada balasan, jangan risau. Orang nak hasad dengki, unjuk dia takabur, orang nak dengki, nak hasad kita, biarkan. Dia tak boleh lepas daripada hukum Allah. Lepas, yang penting jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Orang nak buat jahat dengan kita, biarkan. Kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas kedengkian dengan kedengkian. Jangan balas umpatan dengan umpatan. Balas dengan kebaikan. Belajar, usaha, berlatih, doa, minta pada Allah pertolongan, beri kekuatan. Lepas itu dapatlah ketentuan hal masing-masing, sama ada syurga ataupun ke neraka. Nanti timbang menerima buku amalan, buku rekod. Terima buku rekod besok. Ada yang terima buku rekod dengan tangan kiri, ada yang terima buku rekod dengan tangan kanan. Yang dapat terima buku amalan dengan tangan kanan ni punya melompat bersorak, tak tahu seronok macam mana. Semua orang dipanggil, mari tengok aku ni, semua lulus amalan aku, semua Allah terima. Mari punya seronoknya. Dah dapat keputusan, maknanya dia berjaya dengan ujian Allah atas dunia dulu, dia berjaya. Hari ni dapat dah keputusannya, dia berjaya. Punya seronok lah. Macam mana kalau orang seronok dengan kejayaan, kita akan panggil orang, mai tengok mai sini. Macam peksa atas dunia ni lah, kita tengok tu budak-budak SPM ke STPM. Bila dapat keputusan, tersengih bukan main lagi. Jangan kata topi dia balik, dengan dia pun orang lambung juga. Punya seronok. Padahal tu akhirat tak pasti lagi, tu cerita dunia. Tu cerita dunia. Punya seronok dengan tuan-tuan kena lambung. Tu belum tilik amal, tu cerita dunia. Begitulah akhirat ni besok. Bila hamba tadi dapat keputusan bahawasanya lulus ujian atas dunia dulu, punya seronoknya lah. Sebab apa? Balasan yang Allah janji itu pasti dalam tangan dia dah. Duduk dalam syurga yang penuh dengan nikmat selama-lamanya. Kemudian yang menerima amalan dengan tangan kiri daripada alik belakang dia kata, alangkah malangnya hidup aku, alangkah celakanya aku, alangkah celakanya. Alangkah celaka. Kan baik kalau aku tak hidup dulu. Kalau macam ni tak terima buku amal pun tak apalah, daripada terima buku amalan tapi mengecewakan. Na'udzubillahi min zalik. Salah siapa? Salah kita sendiri. Salah kita sendiri. Dulu kita sombong atas dunia dulu. Ulama banyak pesan, kita sombong, tak percaya. Itulah balasannya, itulah akibat daripada orang yang sombong. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan ada sesuatu yang masuk ke dalam hati kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل قدر أنثى وذكر. اللهم خلصنا مما أنا فيه خلصا جميلا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله pukul 9.40 9.35 إن شاء الله ada satu kelas hadis.